Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, amma ba'. Sidang penonton yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita meneruskan lagi mari mengaji bersama menteri. Insya-Allah dalam kuliah online kita akan bincangkan berkenaan dengan imam mazhab yang empat. Dan sebagaimana dalam 2 hari lepas kita telah bincang tentang Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Jadi pada hari ini kita sambung lagi berkenaan Imam Malik. Dan selepas daripada itu kita buka soalan berkenaan dengan isu berkaitan dengan COVID-19. Mudah-mudahan kita mendapat pencerahan yang baik. Sidang penonton yang dirahmati Allah, sebagaimana kita ketahui Imam Malik rahimahullah mempunyai kelebihan yang amat luar biasa. Kecerdasannya, kebijaksanaannya, kehebatannya dan banyak lagi sifat-sifat dan manakib yang baik. Pada malam ni kita nak fokus berkenaan dengan mutiara kata Imam Malik, termasuk dalam nasihat-nasihatnya kepada kita. Kerana orang yang hebat bila dia beri nasihat sudah barang tentu mempunyai kehebatan yang tersendiri. Antara nasihat Imam Malik, ilmu agama adalah ilmu agama. Oleh itu hendaklah kamu perhatikan dari siapa kamu pelajarinya. Dalam kita nak belajar ilmu agama ni, kita tak bolehlah jenis tangkap muat, pakat belajar gitu saja, tak. Dalam ilmu agama ni, bila kita nak belajar, kita tengok dulu siapa yang menjadi tok guru sebenarnya. Siapa yang menjadi pembimbing. Sebab itu Imam Syafi'i selalu sebut nak dapat ilmu itu wa irsyadu ustazin, guru yang mursyid. Kita tengok siqah, jangan yang jahil, yang tak tahu, akhirnya kita juga akan jadi lemah. Kedua, tidak ada kebaikan bagi sesiapa yang melihat dirinya di dalam satu hal tetapi manusia lain tidak melihatnya bagi perkara itu. Dia duk fikir dia seorang, sedangkan orang tak tengok pun tu. Maka pada masa itu orang macam ni tak ada kebaikan. Saat orang duk bincang masalah COVID-19, semua duk bincang masalah ni, dia duk bincang perkara remeh-temeh, diri dia, kucing dia, anak dia, benda yang terlalu remeh. Kadang-kadang bukanlah anak tu remeh, tapi kadang-kadang cerita nak beli baju apa ke anak, jadi tak sesuai keadaan tu. Yang ketiga, ilmu itu cahaya dan ia tak akan lembut melainkan hati yang bertakwa dan khusyuk. Oleh kerana ilmu ni cahaya, dia akan masuk dalam hati yang ada takwa dan khusyuk. Tapi kalau hati tu tak ada sifat macam tu, ilmu ni tak akan boleh singgah kerana tak sesuai. Kemudian seterusnya, apabila seseorang itu zuhud, tidak mementingkan keduniaan, Allah akan memberi hikmah kepadanya. Hikmah ini datang kepada orang yang zuhud. Tanpa zuhud payah untuk nak dapat hikmah. Kerana bila tanpa zuhud datang rasa tamak yang menyebabkan ia merajai hati seseorang dan bertakhtalah nafsu yang menjadi ketua kepadanya. Seterusnya kata Imam Malik lagi, sebaik-baik perkara ialah yang terang dan nyata. Jika engkau syak antara kedua-duanya, maka ambillah yang lebih dipercayai. Hak jenis ragu, hak jenis syubhah, tinggalkan. Saat yang sama ambil yang lebih dipercayai. Tengok hak mana hak yakin, hak mana hak yang kita percaya, yang itulah yang kita kena pegang. Kemudian seterusnya kata Imam Malik, siapa yang ingin menyelesaikan sesuatu masalah, terlebih dahulu mereka membentangkan dirinya dalam syurga dan neraka, dan bagaimana ia akan terlepas di akhirat. Apa-apa tindakan kita, kalau kita timbang dengan syurga dan neraka, kita tak berani, tuan-tuan. Kita semua di kalangan kita nak masuk syurga. Di sana kita semuanya takut neraka. Tapi kalau yang ini kita kebelakangkan, pada masa itu haram ke
halal ke, yang penting kita dapat apa yang kita hajatkan. Wal iyazabillahi min zalik, cara itu adalah cara yang silap. Kemudian perumpama orang munafik adalah ketika mereka berada dalam masjid seperti burung-burung yang berada dalam sangkar. Apabila pintu sangkar itu dibuka, mereka pun terus terbang keluar. Apa makna? Yang jadi masalahnya, orang yang berada dalam masjid ni kadang-kadang sifatnya gelisah. Dia jadi susah hati. Ini perangai orang munafik. Tapi kalau orang tu orang yang sebenar-benarnya beriman, dia duduk dalam masjid, dia tenang. Sebab boleh zikrullah, dia boleh semayang, boleh ibadat, boleh belajar, hatinya tenang. Kata Imam Malik rahimahullah, mengikut apa yang diketahui bahawa ulama ditanya di hari kiamat seperti mana al-anbiya. Para ulama yang disebut warasatul anbiya, maka wazifah ataupun peranannya cukup besar. Dia membawa manusia menunjuk kepada taufik, menunjuk kepada hidayah, hadiyun nabawi. Itulah kerja para ulama dalam berdakwah. Kata Imam Malik rahimahullah, apabila seseorang memuji diri, maka hilanglah kebijaksanaannya. Kita kadang-kadang kita suka orang puji kita. Okey kadang-kadang, tapi sebenarnya banyak yang tak okey. Sementelahan lagi kita puji diri kita sendiri. Ini satu penyakit yang tak sihat. Dan perkara ini patut kita cuba insafi, sebagaimana Nabi Sulaiman menyatakan, haza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini semua kurniaan daripada Tuhanku, dia nak uji aku syukur ataupun aku kufur. Seterusnya kata Imam Malik rahimahullah, ilmu itu tidak mengikut bilangan riwayatnya, tetapi ilmu itu cahaya yang dimasukkan dalam hati. Kalau kita tengok orang tu banyak mengapa riwayat begini, benar bagi kita itulah orang yang berilmu. Tapi sebenarnya apa yang berbekas dalam hati, ilmu memandunya, memimpinnya ke arah kebaikan. Yang disebut sebagai laisal ilmu bi kasratir riwayah, innamal ilmul khasyah. Ilmu itu bukan banyak riwayat, tapi ilmu itu datang rasaan khasyatullah, takut kepada Allah. Kata Imam Malik rahimahullah, menuntut ilmu adalah perkara yang baik, tetapi hendaklah kamu perhatikan apa yang pasti kamu lakukan mulai daripada pagi hingga petang, dan lakukanlah perkara itu. Belajar ilmu ni memanglah baik, tapi macam mana action daripada ilmu tersebut untuk kita gabungkan dalam perbuatan kita, dalam percakapan kita, dalam kehidupan kita. Kata Imam Malik rahimahullah, orang yang menuntut ilmu ianya wara', tenang dan takut kepada Allah. Jadi kita nak mentahqiqkan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang benar-benar takut kepada Allah adalah para ulama. Kata Imam Malik rahimahullah, tidak sepatutnya seorang yang alim bercakap dengan ilmu di sisinya yang tak layak dan berkuasa, kerana ia akan membawa kepada hina dan keji kepada ilmu. Jadi dia maknanya dia nak bercakap, tapi dia tengok orang yang tak layak. Orang yang tak layak bila dia bercakap tak sesuai. Sebab itu kata Imam Sayyidina Ali, khatibun nas biqadri uqulihim. Kamu cakaplah manusia mengikut kadar akal dia. Kita profesor nak cakap dengan anak-anak tadika, tak bolehlah kita gunakan bahasa profesor. Begitulah, orang tu mengikut tahapan masing-masing. Kemudian seterusnya dinasihatkan kepada qadi, jangan meninggalkan ulama ketika adanya suatu masalah, maka hendaklah berbincang bersama-sama. Qadi zaman dulu biasanya dia jaga ulama. Dia akan tanya buah fikiran ulama. Sebab zaman kegemilangan Islam, qadi ni lebih tinggi pada mufti. Sebab dia ada syaukah, dia ada kuasa, dia ada sultah, sultatul qadaiyah. Dia hebat. Jadi untuk memastikan hukumnya betul, benar, tepat, mengikut kehendak, dia jaga betul-betul. Dia bincang dengan para ulama. Macam sekarang ni ada seorang tokoh, dia kata zaman keadaan biasa kita memerlukan kepada pendakwah, kita memerlukan kepada wa'az, penceramah. Tapi bila zaman gawat seperti COVID-19, kita memerlukan kepada pakar
dan memerlukan kepada orang benar-benar faqih alim. Tengok dua situasi yang berbeza. Kenapa? Kerana di sinilah kenyataan-kenyataan pakar tu dia berpijak pada bumi yang nyata akan realiti apa yang dibincangkan. Kepada orang yang faqih ni, dia nak memberi dan meletakkan kefatwaan atau hukum hakam benar mengikut yang sebenarnya. Kemudian katanya dinasihatkan kepada qadi, apabila engkau ditanya tentang sesuatu perkara, maka hendaklah kamu kaji dan fahami pendapat kamu dengan orang yang lain, kerana penimbangan menghilangkan kekosongan fikiran seperti mana api yang menghilangkan kekotoran emas. Satu benda nak jawab, tengok betul-betul, timbang betul-betul, bersih betul-betul, kemudian barulah kita jawab. Maka pada masa itu barulah tepat jawapan kita. Kata Imam Malik, Allah Subhanahu Wa Taala tidak kasih kepada hamba-hambanya yang diberikan nikmat, melainkan hamba itu menunjukkan kesan nikmat yang diberi kepada orang itu, lebih-lebih lagi orang yang berilmu. Macam mana Allah bagi orang tu kaya, gunalah kekayaan itu, dia pakai nikmat Allah. Sebab kalau tak, mungkin orang panggil kedekut pula. Tapi kalau dia sedekah, dia infak, itu alangkah baiknya. Tawadhu' itu adalah pada yang bertakwa dan beragama, bukan pada pakaian. Sesungguhnya kami bertawadhu' dalam takwa dan agama, bukan pakaian. Ada orang tu tengok bila pakai baju buruk, tawadhu' dia. Tapi hak tawadhu' sebenar adalah takwa, agama. Macam mana dia ikut Islam, macam mana dia sembahyang, macam mana dia ibadat pada Tuhan, itu mana tawadhu' sebenar. Siapa yang mengetahui bahawa percakapannya adalah kadar perbuatan, maka kurangkanlah percakapannya. Kita ni dalam kehidupan kita mula-mula banyak bercakap. Makin kita mentelaah ilmu, cakap makin kurang. Akhir sekali makin alim, ilmu pada masa itu cakap lagi kurang, yang banyaknya amal. Itulah hebat orang zaman dulu. Kemudian katanya lagi, apabila manusia tidak baik untuk dirinya, maka di sisi manusia pun dia tidak baik. Kalau dia seorang tu dengan diri dia pun dia tak baik, jangan harap dengan orang lain dia baik. Tengok cara hidup dia, malah cara hidup dia, lambat semayang, tak semayang, maka jawab dia, payahlah kalau nak kata dia ni orang baik kepada orang lain. Sebab agama dia sendiri, pada diri dia sendiri pun dia tak baik, maka sukar orang seperti ini. Kata Imam Malik, seseorang itu tidak akan menjadi baik kecuali dia meninggalkan suatu perkara yang tak ada kaitan dengannya, dan ia bekerja dengan apa yang dipertanggungjawabkan. Tengok, orang tu nak tahu baik tak baik, tak ada kena-mengena dia tinggal. Kemudian apa yang dipertanggungjawabkan dia buat. Hak yang dia kerja, hak ditanggungjawab, dia kerja betul-betul. Ini adalah orang yang terbaik, dan inilah orang yang hebat. Baik, di sini saya nak kisahkan sikit sebelum akhir ni, cerita yang masyhur tentang firasat Imam Malik. Imam Malik ni, firasat ni apa makna? Makna firasat ni maknanya dia nyangkakan, dia tengok tu, dia boleh sangka in future. Dia bukan kita kata seperti fortune teller, bukan dia macam kita kata tenun nasib, tak. Dia terus datang. Yang dibahaskan oleh ulama, dan Nabi sebut, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah. Takutlah firasat orang beriman kerana dia tengok dengan cahaya Allah. Bila dia tengok, betul. Kita akan sebut beberapa firasat ni. Contohnya Imam Abu Hanifah, dia tengok anak murid dia tu Abu Yusuf, dia firasat, dia kata anak murid dia ni jadi orang besar. Betul, akhirnya jadi qadil qudah. Ni Abu Yusuf. Imam Abu Hanifah tengok firasat. Sama juga kita tengok Imam Malik ni. Dia kata salah seorang muridnya berkata, dia cerita, Imam Malik mempunyai firasat yang tak pernah silap. Dia cakap tu betul. Tu hebat tu. Imam Syafi'i pernah menceritakan berkenaan firasat Imam Malik, antara lain menyebut, dia kata, macam mana cerita rekahnya, Imam Syafi'i yang beza dengan Imam Malik lebih kurang dalam 50 tahun lebih.
Maknanya macam atuk dengan cucu lah. Imam Syafi'i lahir 150 Hijrah, Imam Malik lahir 93 Hijrah. Maknanya hak tu 7 tahun capur 50 tahun, 57 tahun beza umur. Imam Malik lebih dulu daripada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kata, masa aku belajar umur belasan tahun ke 20 tahun tu, daripada Mekah pergi ke Madinah, bawa surat Gubernur Madinah ataupun ulama besar Mekah ni, bawa surat Gubernur Mekah dan ataupun ulama besar Mekah Muslim bin Khalid Az-Zanji pergi rumah Malik, temu Imam Malik. Nak temu tekan main takut, dia ada bodyguard, dia ada pengawal. Akhirnya bila beritahu, barulah Imam Malik keluar. Imam Malik keluar, Imam Syafi'i unjuk surat tu pada tuan guru. Tengok surat tersebut, Imam Malik baca, dia kata, esok kamu belajar dengan murid kananku, aku akan hantar, aku akan suruh dia ajar kamu kitab Muwatta' yang aku karang. Imam Syafi'i jawab, wahai tuan guru, kitab Muwatta' tuan guru tu saya hafal semua sekali dah. 1700 hadis tu aku hafal semua sekali dah, kitab Muwatta'. Imam Malik terkejut, biar betul. Baca an zahril qalb, dalam keadaan hafazan, ingat satu persatu. Tak salah satu pun. Dia baca betul-betul, dia ingat betul-betul, dia faham betul-betul. Bila dengar macam itu, Imam Malik pun terkagum sebab tak ada orang belajar mari macam ni. Lalu Imam Malik kata, ya gulam, ittaqillah wala tutfi nuran allazi atakallah bil ma'asi. Wahai anak, takwalah kamu kepada Allah. Janganlah kamu padamkan cahaya yang Allah datangkan kepada kamu dengan melakukan maksiat. Itu nasihat ikhlas Imam Malik kepada Imam Syafi'i. Dan akhirnya dia kata, kalau betul kamu jaga macam ini, kamu akan berada pada kedudukan yang mulia. Dan benarlah apa yang berlaku kepada Imam Syafi'i. Selepas daripada itu, dia menjadi tokoh yang amat hebat. Kisah yang kedua, firasat Imam Malik. Ada cerita seorang lelaki bernama Yahya bin Yahya daripada Andalus. Jalan jauh pergi majlis Imam Malik di kota Madinah, belajar ilmu. Tiba-tiba dalam masa tu datang seekor gajah masuk di kota Madinah. Ramai anak-anak murid Imam Malik lari nak pergi tengok gajah, pakat nak pergi tengok gajah. Jadi Imam Malik rahimahullah tanya kepada seorang ni, hei, kamu kenapa tak keluar? Dia kata, saya tak keluar sebab saya mari ni bukan kerana nak tengok gajah, saya mari nak belajar. Maka Imam Malik tanya, kamu nama siapa? Kata dia, nama saya Yahya bin Yahya. Kata Imam Malik, ya Yahya, kamu balik negeri kamu akan datang, kamu akan jadi tokoh yang luar biasa, yang alim. Itulah hebatnya firasat ulama zaman dahulu terhadap kita kata murid-muridnya ataupun orang sekelilingnya. Imam Malik rahimahullah mati dalam keadaan dia jatuh sakit selama 20 hari. Pada malam sebelum beliau menghembuskan nafas terakhir, secara kebetulan Bakar bin Sulaiman As-Sawwaf ada bersama mereka di rumahnya. Mereka berkata, wahai Abdullah, bagaimana keadaanmu sekarang? Beliau menjawab, aku tak tahu apa yang hendak aku katakan kepada kamu. Cuma aku ingin juga berkata, adakah kamu semua akan ditentukan pada keesokan hari, hari kiamat mendapat kemaafan yang tak diperhitungkan. Tak berapa lama selepas itu, Imam Malik pun mengucap 2 kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian dia kata, kesemua perkara adalah bagi milik Allah, sama ada sebelumnya maupun selepasnya. Dan beliau akhirnya menyerahkan ruhnya kepada Allah. Imam Malik meninggal dunia di kota Madinah pada 14 Rabiul Awal 179 Hijrah. Ada juga pendapat mengatakan beliau meninggal pada 11 atau 13 dan juga 14 Rejab. Sementara Imam Nawawi pula berpendapat beliau meninggal dunia pada bulan Safar. Imam Malik dikebumikan di perkuburan Baqi' dan kuburnya terletak di pintu masuk kota Baqi', perkuburan Baqi'. Ini yang kita boleh tengok lah. Ada satu tempat khas di Baqi' itu, orang tunjuk inilah kubur Imam Malik. Di situ juga kubur Ummahatul Mukminin kebanyakannya.
kubur anak-anak Sayyidina Ali, termasuklah Fatimah pun duduk situ. Di situlah kubur Sayyidina Osman Ibn Affan. Banyak ulama besar pun banyak kubur situ, seperti Syekh Muhammad Al-Ghazali, perkuburan Syekh Al-Azhar. Banyak tokoh-tokoh yang hebat yang dikebumikan di situ. Imam Syafi'i berkata, Imam Malik adalah pendidik dan guruku, darinya kami mempelajari ilmu. Tidak seorang pun yang akan terselamat bagiku selain daripada Imam Malik. Aku menjadikan beliau hujah antaraku dengan Allah. Itulah hebatnya Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Jadi saya rasa sekadar itulah dulu. Kita bukalah soal jawab. Dan buku ini tuan-tuan boleh order dengan Pustaka Cahaya Kasturi, yang kita akan bincang lagi tokoh-tokoh yang lain. Wallahu a'lam. Soalan pertama, bagaimanakah pengurusan jenazah yang tak dijangkiti COVID pada ketika wabak ini? Adakah boleh solat jenazah lain dan sebagainya? Ya. Pertama sekali kita yang pentingnya solat jenazah dan juga hukum hakam berkaitan dengan jenazah termasuk dalam fardu kifayah. Mana fardu kifayah ni, kalau seorang tu atau sekumpulan sudah melaksanakan, maka selesailah sudah. Dan saya syorkan berdasarkan kepada keadaan realiti terkini, maka orang yang ada kaitan semata-mata ataupun mereka yang benar-benar akrab, itu sahaja yang mengiringi jenazah yang tidak ada mengena dengan COVID dengan situasi seperti ini. Dan bagi mereka yang tak berpeluang untuk keluar dek kerana sekatan dalam rumah masing-masing, untuk mereka berada di rumah, maka bolehlah mereka solat ghaib kepada jenazah yang telah dikebumikan, dan sampaikanlah ucapan takziah kepada kaum keluarga. Doalah kepada Allah untuk saudara kita yang telah meninggal dunia ini. Soalan kedua, bagaimanakah kaedah pandangan wajib kaedah solat jarak 1 meter? Kaedah solat dalam jarak 1 meter seperti mana yang kita tengok dalam masjid atau seumpamanya, oleh kerana rasaan bimbang dan takut kerana darurat seperti ini, kita tidaklah melihat berkenaan dengan saf mesti dirapat-rapatkan. Dalam hal seperti ini, khususnya kalau kita merasa lebih selesa macam itu, kita anggap perkara ini adalah harus dek kerana darurat atau dibimbangi berlaku jangkitan, sentuhan dan seumpamanya yang boleh membawa kepada COVID, lebih-lebih lagi orang yang diragu-ragukan tentang kesihatannya. Akan tetapi kalaulah dalam majlis biasa yang tak ada COVID, maka hendaklah kita ikut sunnah Nabi, sawu sufufakum atimmu sufufakum, yang kita rapatkan saf. Wallahu a'lam. Bolehkah nurse ataupun doktor tayamum jika kes yang dikendalikan agak lama dan susah untuk buka pakaian PPE? Ya. Dalam masalah ini, kalaulah terpaksa situasi seperti itu, maka dia dibolehkan untuk tayamum kerana termasuk dalam darurat. Fatayammamu sa'idan tayyibah, maka kita boleh tengok sebab-sebab seperti ini termasuk dalam bab sebab darurat. Kalau kita baca kitab fiqh, bab tayamum ni asalnya adalah faqidul ma', tanpa air. Yang kedua, apabila seseorang itu tidak boleh terkena tubuh badannya dengan sebab penyakit yang dia hadapi, maka bolehlah dia tayamum. Dan sebab yang ketiga, kerana zuruf keadaan tertentu. Macam kita tengok mereka terpaksa pakai pakaian yang menyukarkan untuk mereka buang dan seumpamanya. Cuma saya syorkan pagi-pagi sebelum daripada kita buka pakaian ataupun mula pakai pakaian tersebut, kalau dengan kes yang banyak, maka mulakanlah dengan ambil wuduk dahulu, barulah kita pakai pakaian tersebut. Wallahu a'lam. Adakah dibolehkan bagi pesakit COVID untuk berwuduk, dan adakah rukhsah bagi solat mereka? Ya, bagi pesakit COVID ini, yang terbaiknya sebagai contoh apabila dia berada di hospital, maka dia tanyalah kepada pengurusan hospital, terutamanya doktor, bagaimana keadaan mereka. Saya melihat mungkin keadaan mereka ni terbahagi pada dua. Pertama, pesakit yang biasa. Yang kedua, dalam keadaan mereka
sukar untuk bernafas ataupun positif ICU dan seumpamanya, maka dua keadaan ini ada bezanya. Sebab itu disyorkan tanyalah kepada pakar perubatan atau pegawai-pegawai perubatan yang terbaik dalam isu ni. Wallahu a'lam. Apakah jawapan bagi lafaz sallu fi buyutikum? Ya, bagi yang melafazkan sallu fi buyutikum, kalau kita kiaskan kepada ganti hayya 'ala salah, maka jawapannya la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Keduanya, kalau kita tengok mafhum dari segi maknanya, maka jawapannya adalah kita kena sembahyang lah. Sebab di situ disuruh kita sembahyang. Sallu fi buyutikum, kena sembahyang di rumah kamu, maka kita kata kita siapkan diri lalu kita sembahyang. Itu yang nak jawab na'am tu boleh lah, tapi yang penting kita sembahyang. Saya lebih cenderung kita menjawab dengan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, kerana mengambil tempat hayya 'alas salah. Wallahu a'lam. Soalan terakhir, surau saya tak ada azan. Bolehkah saya pergi azan tanpa kebenaran pengerusi? Yang paling baiknya kita bincang dengan pengerusi. Kami telah nyatakan bahawa dalam pengecualian yang kami mohon daripada pihak kerajaan, iaitu masjid dan surau digemakan azan. Yang itu yang kami mohon kerana dia termasuk dalam syiar dalam agama, dan perkara itu telah diterima dan tak ada masalah untuk azan. Yang dikunci ataupun ditutup adalah pelaksanaan solat Jumaat dan solat jamaah, tapi untuk azan bukanlah masalah utama. Maka bincanglah dengan pengerusi, dengan AJK masjid atau surau untuk buat dalam bentuk yang bukan menunjukkan datang ke masjid berjemaah beramai-ramai. Wallahu a'lam. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, oleh kerana pada hari ini kita dengar ada 2 kes kematian, kami mengambil kesempatan untuk mengucapkan takziah. Marilah sama-sama kita zikir dan kita tahlil serta kita doa kepada jenazah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Afdal zikri la ilaha illallah, 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 illallah, la ilaha 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 illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaihakumul haq, alaiha nahya wa alaiha namut wa biha nubasu insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa saghirina wa kabirina wa zakarina wa unsana. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'alal iman wa man tawaffaitahu minna fa tawfihi 'alal islam. Allahumma shfi mardana warham mautana wa 'afi mubtalana. Allahumma shfi mardana warham mautana wa 'afi mubtalana. Allahumma shfi mardana warham mautana wa 'afi mubtalana. Allahumma anqulhum min dhikil luhud ila jannatil khulud. Allahumma ja'al kuburahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'alha hufratan min hufarin niran. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna na'udzubika minal bar
البراس ومن الجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.